Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinna aktharuhum bihim mu'minun. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. صدق الله العظيم. Qalu subhanaka, malaikat menjawab, maha suci engkau dari adanya sebarang sekutu denganmu. Anta waliyuna, engkaulah yang kami hubungi sebagai pemimpin dan pelindung kami. Min dunihim, bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jinna Bal kanu ya'budunal jinna, bahkan mereka adalah menyembah jin syaitan. Aktsaruhum bihim mu'minun, kebanyakan mereka pula percaya kepada jin syaitan itu sebagai sekutu Tuhan yang dipuja dan dipatuhi. Falyawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darra, maka pada hari ini masing-masing di antara kamu tidak berkuasa memberi manfaat kepada kawannya dan tidak pula dapat menolak daripadanya sesuatu yang bahaya. Wa naqulu lil ladzina zalamu dzuqu 'adzaban nar allati kuntum biha tukadzibun, dan kami katakan kepada mereka, dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim yang berlaku syirik itu, rasalah azab neraka yang kamu dahulu mendustakannya. Ayat sebelum ini menyatakan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan semua makhluknya, terutama sekali makhluk utama ni manusia, jin dan malaikat, dikumpul. Yang lain-lain pun ada juga, jika perlu akan dibangkit. Lembu, kerbau dan sebelah binatang ni pun jika ada berkenaan, mereka juga akan dibangkit untuk menjadi saksi umpamanya, untuk dia menghakimi manusia, menzaliminya, akan dihadiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma yahsyuruhum jami'a, ingat pada masa Allah menghimpunkan mereka semua pada hari kiamat. Summa yaqulu lil malaikati ahaula iyana ya'budun, kemudian Allah bertanya kepada malaikat, adakah kamu semua ini setuju manusia menyembah kamu dahulu? Qalu subhanaka, mereka menjawab maha suci engkau. Mereka yakni malaikat menjawab maha suci engkau dari adanya sebarang sekutu denganmu. Manusia jahiliah dahulu menyembah malaikat. Mereka menganggap malaikat banatullah, anak-anak perempuan Tuhan, puteri-puteri Allah. Jadi mereka sembah. Mengapa orang Arab boleh menganggap malaikat sebagai puteri-puteri Tuhan? Kerana mereka anggap Allah Subhanahu wa taala senang didekati menerusi anak-anak perempuannya. Manusia anak-anak perempuan ini satu yang ajib, satu yang ganjil, kerana orang jahiliah dia tidak suka kepada anak perempuan. Tapi pada masa yang sama dia kata Tuhan mempunyai anak perempuan, iaitu malaikat pada hari itu mendakwa, dia kata kami tidak ada kena mengena dengan mereka. Balkanu ya'budunal jinna, sebenarnya mereka menyembah jin, bukan menyembah malaikat. Malaikat tidak semua mereka puja malaikat ini sebagai Tuhan, kerana Allah Subhanahu wa taala sukakan anak perempuan, banatullah, anak-anak perempuan Tuhan. Mereka menyembah jin, aktsaruhum bihim mu'minun, kebanyakan manusia pada zaman jahiliah itu menyembah, percaya, beriman kepada jin. Malaikat tidak menyukai mereka menyembah, tidak mengizin mereka. Jin syaitan suka manusia menyembahnya. Oleh kerana itu jin dan syaitan menjanjikan perkara-perkara yang mereka boleh berbuat. Mereka boleh bantu manusia, mereka bantu. Dan ternyata dalam masyarakat manusia hari ini pun, bahkan di mana-mana juga ada manusia yang menyembah jin dengan tujuan untuk menjadikannya sebagai bomo. Jadi berbomo dengan jin ini
pada hakikatnya Quran menyatakan jin tidak mempunyai sebarang manfaat dan mudarat. Dia tidak boleh berbuat apa-apa. Tak boleh berbuat apa-apa. Yang memegang kuasa sebenarnya memberi manfaat dan mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ramai orang pergi berjumpa bomo jin, dia kata dia macam-macam dia boleh buat. Dia boleh buat penyakit kanser, dia boleh buat penyakit batu karang, dia boleh buat penyakit pembedahan batin, dia boleh. Ini jin ini, syaitan ini, dia tidak pernah benar dengan manusia sejak bila-bila pun. Adalah kadang-kadangnya, kadang-kadang kebetulan nak sihat dah, nak sihat dah orang tu, dia tunggu saja masanya. Kebetulannya dia pergi jumpa bomo jin pada ketika itu. Jadi dia dapat ke bomo jin lah, padahalnya penyakit ini dia ada satu jenis penyakit dia akan sembuh sendiri. Doktor pun tak tahu, dia sembuh sendiri je. Doktor pun tak tahu ubat mana ni dia pernah beri ni pada ni. Tidak ada satu kaedah khas. Tapi dia sembuh juga penyakit itu. Ada antaranya. Jadi boleh jadi terkena dengan malaikat dengan jin ini, penyakit yang seumpama itu, lalu dia mengaku dan manusia pun iktiraf bahawa orang ni, bomo ini dia boleh berobat segala macam penyakit. Boleh begitu. Hakikatnya jin adalah musuh pada manusia dan syaitan musuh pada manusia. Tolaklah yang Islam itu, yang Islam. Jin yang sekalipun Islam, dia tidak tahu segala-galanya. Dia seperti manusia juga. Ada yang dia tahu dan ada yang dia tidak tahu. Islam adalah Islam. Tetapi Islam jin sama juga dengan Islam manusia. Islam manusia Islam, tapi pada nama sahaja. Jin pada nama sahaja umpamanya. Begitu. Jadi masalahnya nak sebut di sini ialah syirik. Sesiapa yang mengaku jin mempunyai kuasa boleh menentukan kehendak manusia. Boleh menentukan kehendak manusia. Itu adalah satu akidah yang bertentangan dengan Islam, namanya syirik. Dosa yang paling besar, penyakit yang sangat-sangat berbahaya kepada akidah orang Islam. Amalan membakar kemenyan, itu salah satu daripada menyembah jin. Jin sangat sukalah macam tu. Itu menyembah jin namanya, bakar kemenyan. Jin takkan datang tak bakar kemenyan. Adalah cara-cara dianya selain daripada kemenyan, ada lagi lah tepung tawar merah kunyit ke tepung tawar ke umpamanya tu, adalah dianya. Tanyalah Tok Bomo, dia tahulah dia buat macam mana suji datang. Kita ni hanya tengok-tengok je. Tapi kemenyan tu bukan saja dalam masyarakat Melayu, tapi masyarakat mana-mana sekalipun, apabila mereka ingin berhubung dengan jin, kemenyan mesti ada. Ketika nak halau jin, asal limau mesti ada. Itu antara petandanya. Dan selain daripada itu ada lagi, tapi kelas kita ni bukan kelas jin sebenarnya. Kita nak cakap pasal jin tu, tapi nak cakapnya akidah manusia. Janganlah sekali-kali kita terjebak dalam penyakit syirik yang kita tidak dapat apa-apa faedah sekalipun, hanya merugikan akidah saja. Balkanu ya'budunal jinna, bahkan kaum jahiliah itu menyembah jin. Aksaruhum bihim mu'minun, kebanyakan jin itu bihim mu'minun, kebanyakan manusia bihim kepada mereka, yakni kepada jin itu beriman kepada jin ini. Jin kita katakan dia tidak boleh berbuat apa-apa, tetapi tujuan mereka ialah menyesatkan. Manusia sesatlah bila guna jin itu sebagai Tuhan, menyembah jin, meminta daripada jin sesuatu yang mereka tidak dapat memberi. Akidah kita mengajar supaya kita meletakkan Allah jua yang memberi manfaat dan mudarat. Selain daripada itu, tiada siapa pun yang boleh memberi manfaat dan mudarat. Hanyalah kadang-kadangnya ada pada setengah orang itu ilmu yang lebih tinggi daripada kita. Ilmu yang lebih tinggi. Katakanlah dia seorang doktor, dia lebih tinggi ilmunya tentang kita. Dia tahu tentang asal-usul penyakit. Dia tahu pulanya kaedah untuk memberi ubat kepadanya. Itu saja yang dia tahu. Dia tidak mempunyai kuasa gaib. Dia tidak boleh menentukan manfaat dan mudarat kepada manusia. Oleh yang demikian jelas kita di dalam perkara ini. Di mana syiriknya, di mana tauhidnya. Syirik sebenarnya berhubung dengan jin. Kita tak nampak dia dah sekali, kita boleh panggil dia datang, tapi kita tak nampak dia. Kecuali kita masuk alam jin, kita nampaklah dia.
masuk alam jin. Bolehkah manusia masuk alam jin? Samalah jin masuk alam manusia. Jin boleh masuk alam manusia, dia boleh berupa, dia boleh bercakap, dia boleh, tapi dia ada hukum-hukum tertentu padanya apabila jin memasuki alam manusia. Samalah juga manusia memasuki alam jin. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. Pada hari ini masing-masing di antara kamu tidak berkuasa memberi manfaat kepada kawannya dan tidak pula dapat menolak daripada sesuatu yang bahaya. Hari ini maknanya hari di dunia lagi, bukan hari di akhirat saja dia tidak dapat memberi manfaat dan mudarat. Tapi di dunia juga jin dan syaitan tidak dapat memberi manfaat dan mudarat. Tetapi manusia kadang-kadangnya terkeliru. Lebih-lebih lagi orang yang menghadapi masalah. Sebenarnya orang yang menghadapi masalah, orang sakitlah, cakaplah apa sekalipun kepadanya, dia akan terima. Kita kata dia jumpa dengan bomojin tu. Bomojin tu. Hari Selasa dengan hari Sabtu dia ada. Dia bomo untuk orang penyakit-penyakit ni. Orang pakai pergi dengan dia sebab dia sakit. Kita letaklah kalau kita sakit sekali, kalau kita pun sakit misalnya, orang cakap macam tu, hati kita pun berbelah bagi. Lebih-lebih lagi jika dia katakan fulan-fulan dah sembuh penyakit dia, fulan-fulan dah sembuh, fulan-fulan dia buat pembedahan batin, sedangkan sihat wal afiat, tak ada apa-apa. Batu 3-4 biji dah keluar dalam perut dia. Hak doktor sendiri pun dia tambah sikit. Hak doktor sendiri pun tak boleh buat. Tapi boleh buat. Inilah penyakit apa-apa pun. Syirik belum jumpa dengan Tok Bomo lagi dah. Belum jumpa dengan Tok Bomo. Jadi sebab dia sakit. Waktu dia tidak sakit tak apa, sedaplah boleh cakap lepas awak tak sakit. Saya sakit. Pun hanya orang sakit ni, kalau kita suruh dia makan najis, dia makan sebenarnya bila dia sakit. Jangan bercakap dengan orang sakit. Jangan buat fatwa tak tentu arah pada orang sakit, dia akan pergi. Itu masalah yang dihadapi oleh semua orang. Jadi oleh yang demikian, ilmu tentang ni, pengetahuan tentang syirik dan tauhid ini perlu disedari apa hakikat yang sebenarnya dan apa hakikat syirik, apa hakikat tauhid itu. Setakat itu dulu sekurang-kurangnya. Adapun setelah kita menghadapi masalah, kita berjumpa dengan mereka, itu kau yang kedua. Itu ujian. Kadang-kadangnya orang ni kalah, dia menang bila dia tidak diuji. Tapi bila dia diuji, dia kalah sebenarnya. Terutama sekali dalam hal yang kita berbicara tentang jin. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. Pada ketika itu kami berkata kepada orang zalim. Siapa orang zalim di sini? Orang zalim di sini orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dia letakkan jin pada tempat Tuhan. Syirik ini, zalim orang ini. Jin adalah ada tempatnya, syaitan ada tempatnya, ada tugasnya. Tugasnya, kehendaknya ialah menyesatkan manusia, dan pada hari akhirat nanti manusia tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka juga tidak ditolong. Jin, syaitan tidak ditolong oleh Allah. Mereka mahu supaya manusia juga bersama dengan mereka pada hari kiamat nanti. Zalim jin. Manusia zalim juga sebabnya memberi hak-hak untuk memberi manfaat dan mudarat ini kepada jin dan syaitan. Manusia zalim pada perkara ini. Sekaligus mereka melakukan syirik. Wa naqulu lilladzina zalamu, dan kami berkata kepada orang-orang yang zalim. Jin zalim, jin syaitan zalim adalah jin Islam, tetapi yang tidak Islam pun namanya jin juga. Jangan kita anggap sebut jin itu Islam lah. Tidak begitu. Jin ini dikatakan kepada sesuatu yang kita tak nampak. Sesuatu yang tak nampak tapi ada, tak nampak. Jin namanya. Jin. Jununun namanya, maknanya gila. Gila sebab penyakit itu nampak luarnya sihat, tak apa. Molek kadang-kadang dia lebih bijak daripada orang yang tidak gila lagi. Lebih bijak. Junun namanya. Tak tahu ni. Boleh bercakap Arab ni, tak mengaji pun dia boleh bercakap Arab. Molek dia. Molek tu kita dengar je lah, sebenarnya dia bohong je. Sebab pasal dia gila, dia boleh macam tu. Gila. Jin, junun sama saja. Jin, junun sama dari sudut kalau itu terlindung. Junun.
Wa naqulu lil ladzina zalamu, kami berkata kepada orang zalim, zuqu azaban naril lati kuntum biha tukadzibun, rasakanlah azab di dunia ini, azab neraka, azaban nar, azab neraka yang kamu dusta terhadapnya. Kamu dusta di dunia dahulu, sekarang balasan pada kamu ialah azab neraka. Jadi kalau begitu besar, hakikatnya kita salah faham terhadap makhluk halus ini. Salah faham. Kadang-kadangnya kita katanya yang membawa makhluk halus itu ustaz. Ustaz. Jadi ustaz apa maknanya ustaz? Saya ada satu orang namanya Jamali, dia kerja di JAIS. Dia yang membuat penyiasatan. Buat penyiasatan. Ada seorang nama, dia sebut nama seperti saya tak nak sebutlah di sini. Dia cakapnya dia lulu Azhar. Tapi CJ dia balik itu CJ tipu, CJ yang dia protestan. Dia protestan kelas tinggi lah. Kelas tinggi sikit, maknanya tempat warna, boleh warna, tempat tidak warna ya. Jadi macam mana kalau ustaz ni dah menipu sampai peringkat itu? Bomolnya bomo jin, buat air tawar dan masyhur di mana-mana, masuk TV. Dan TV. Jadi dia dapat markah kedudukan lebih tinggi sikitlah sebab nama dia itu sudah masyhur. Dia sudah beberapa kali memberi keterangan tentang kaedah rawatan dia di dalam TV. Jadi bila ditanya, bila disiasat, rupanya dia banyak perkara yang dia tak betul. Terutama sekali dia mengaku dia lepasan Al-Azhar. Al-Azhar sebenarnya bila dia minta CJ-nya, CJ tak betul. Hari ini dia kata dipercayai bukan satu orang sajalah, banyak lagi yang macam tu menggunakan mencari nama melalui jalan yang tidak benar. Jadi saya pernah sebutnya dulu. Kalau kita betul-betul kita tengok dia buat pembedahan batin lah apa dia, kita tengok orang yang betul-betul sakit, kita tengok dia hanya selepas daripada dia pergi itu dia sihat betul-betul, dan kita tengok kaedah rawatannya. Jadi kalau kita lihat sendiri dengan mata kepala kita, ini ada hak untuk kita percaya sebab kita tengok. Tapi kita kata orang cakap kebanyakan macam tu. Orang kata orang tu dah pergi, awak jangan sendiri. Tak, kawan saya duduk di mana? Dah pindah ke Pahang dah sekarang ni. Bohong lah ni. Bohong, mudah saja. Jadi kalau kita cakap tu, dia tengok, dia pergi buat sendiri, tengok atas belakang dia ni ada parut. Ya. Tapi ada parut macam mana? Jin lah. Mulalah tu. Tak betul lah tu. Kalau tunjuk darahnya apa semua sekali dia boleh buktikan dengan mata kasar, boleh dipercayai. Tidak salah percaya perkara yang seumpama ini. Sebab bagaimana kita nak dustakan, mata kita lihat, telinga kita dengar, tangan kita sentuh. Kita tak boleh dustakan. Itu bukti yang sebenarnya. Tapi kalau orang cakap, kemudian orang bomo buat atas belakang kita pun kita tak nampak, dia letak ibu jari dia situ je, kemudian dia basir, sapu kemudiannya, sapu, boleh 5 biji batu. Umpamanya. Saya dengan setakat ini, alhamdulillah saya tak sakit lagi. Saya rasa setakat ini saya tak percaya, dan insya-Allah saya tak akan percaya kalau dengan kaedah yang kita tak lihat, hanya kita dengar saja. Saya tak percaya. Tapi pernah bawa pergi sebenarnya kepada bomo itu setelah saya ditekan dan diminta bawa pergi kepada bomo batin, bawa pergi. Tapi ternyata bahawa amalan itu adalah amalan dusta. Kemudian seterusnya, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat wallahu subhanahu wa ta'ala